Okey, jadi untuk tu saya dah rekodkan untuk kelas kita hari ini berkaitan dengan lipid. Sebagaimana yang you all tahu, saya akan ajar sebenarnya benda yang you all mudah faham, dan maksudnya bila faham dan tahu bagaimana nak kaitkan dengan fungsi, bagaimana nak kaitkan dengan kesihatan. Sebenarnya kalau misalnya kata, kalau untuk tambahkan info lagi, maklumat lagi, baca nota-nota tu senang untuk masuk lah. Okey, kalau ikutkan uh, topik-topik ni sangat detail. Okey, tapi saya selalu ingatkan diri saya yang mana you all ni, saya bukan nak jadikan you all ni nutritionist. Okey, jadi term-term tertentu saja yang you all perlu tahu, yang perlu ingat dan perlu faham. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan topik lipid. Okey, jadi first saya akan sharekan dulu screen ni, entire screen lah. Dan untuk pengetahuan you all juga, sebenarnya saya dah sharekan juga QR kehadiran pada hari ini. So saya tak kisahlah yang masuk-masuk, tak masuk pun dia scan pun, wallahu alam. Terpulang atas amanah masing-masing. Okey. Kalau ada yang protes, alah madam, letak ada yang tak masuk, protes kan. Susah hati saya. Kalau tak share nanti saya lupa share kan. Jadi saya share je. Pandai-pandai lah scan ya. Okey. Kita teruskan kepada topik pada hari ini. Sebenarnya sebelum saya teruskan, memang betul-betul dengar ke suara saya? Dengar. Jelas. Dengar. Okay, good. Jadi saya kena share dua-dua juga lah ni kan. Saya kena share juga yang ni lah. Okay, sekejap. Okay, entire screen juga. Ada chatting apa kat sini ni? Oh, jelas. Okay, thank you. Jelas. Okay, jom. Topik pada hari ini, teman nampak, iaitu lipids dan fatty acid. Ataupun dalam bahasa Melayu dia, lipid tu sama lipid lah. Lemak. Orang panggil juga lemak kan. Dan fatty acid ataupun asid lemak. Asid lemak. Okay. Lipids dan juga asid lemak. Okay, apakah itu lipid? Sebenarnya kalau ikutkan, okay, apa yang memberikan rasa sedap tu adalah lemak. Kan? Kalau misalnya kata kita goreng apa-apa kan, kita letak minyak. Lepas tu mesti rasa macam lembut-lembut, kenyal. Lepas tu berminyak jadi lembut kan, lembut. Okay. Contoh lagi saya bagi tips jugalah kan. Kalau misalnya kata nak perap daging, lepas tu bila kita bakar daging tu untuk make sure daging tu lembut, okay, kita perap, memang kita letakkan juga minyak bersama perapan tu, dia akan jadi lembut. Okay, tips untuk petang ni tengok makanan petang ni, harapnya tidak tidur. Kalau nak pergi bancuh-bancuh air Nescafe, kopi apa semua, dipersilakan. Ada muffin, okey jom. Cuma hari ni saya tak ada bawa makanan, so saya bagi gambar je lah ya. Okey, sebenarnya banyak sangat dalam makanan-makanan yang sedap-sedap tu, yang memberikan rasa sedap itu adalah lemak. Okey, dan kebanyakan lemak tu kita tak nampak. Kita tak nampak lemak tu sebab dia tersembunyi di sebalik makanan. Okey, jadi kalau lipid dalam diet ni, okey, banyak sangat kan. Tengok ni. Apa yang Madam nak cerita hari ni? Banyaklah sebenarnya. Tapi sebenarnya lipid ni, lemak ni, dia ada asid lemak tepu, asid lemak tak tepu. Dia ada dua. Asid lemak tepu, asid lemak tak tepu. Dan dia memberi rasa kepada, lipid ni memainkan peranan kepada rasa, saya kata sedap tadi, dan memberikan peranan kepada tekstur. Mana kalau misalnya kata, cuba bayang. Okey, sekarang cuba bayangkan. Kalau misalnya kata kita bakar ikan, lepas tu kita bakar daging dengan kita goreng daging. Mana yang lebih sedap? Okey, yang nampak sedap Goreng. sebenarnya goreng, betul tak? Lepas tu goreng pula, lepas tu kita masuk pula lemak kan. Siapa pernah makan lemak? Memang masa korban. Kalau hari raya korban, kita makan lemak, daging, campur lemak, kita goreng, campur daging,
lepas tu masuk bawang, masuk cili kering, kita goreng. Wow, sedapnya. Kan? Okey, lepas tu kita memakan. Tak nampak lemak kat situ. Tapi sebenarnya berkumpul lemak banyak sangat dekat kita punya kapileri darah tu kan. Okey, tu yang membahayakan sebenarnya. Satu lagi cara untuk kita hilangkan lemak daripada makanan ni, kita dah goreng, kita dah masak kan. Lepas tu kita masukkan dalam peti ais Kita letak dalam peti ais. Lepas tu kita bila dia beku, kan dia boleh beku di suhu rendah lemak boleh beku. Bila lemak tu beku, kita keluarkan makanan tadi. Sebenarnya untuk jadikan makanan tu lebih sihat untuk dimakan, kita boleh Kelantan kata kaut semua lemak-lemak tu. Kita boleh buang lemak-lemak yang beku tu, dan kita boleh makan. Kat situ lebih sihat lah. Walaupun sebabnya tak boleh lari dah. Kalau misalnya kata kita tumis cili kering ataupun kita tumis sambal untuk makan nasi lemak, kita kena guna minyak. Sebab bila kita tak guna minyak, sambal tu tak akan masak, satu. Keduanya, memang tak boleh memberikan rasa. Memang tak sedap sebenarnya. Jadi selepas kita masak, sebenarnya kita boleh keluarkan. Kita buang minyak yang ada tu. Ataupun juga, kita buang dah separuh. Jadi dah tak ada minyak. Ataupun sikit je minyak yang tinggal kan. Sebab dia memberi rasa, tekstur juga. Sebab bila pecah minyak tu kan nampak cantik kan. Dan memberi aroma kepada makanan kita. Jadi memang tak boleh nak elak kan. Dah tak boleh nak elak pada kehidupan seharian. Tapi kita boleh elak untuk ambil dalam kuantiti yang sedikit. Ataupun bagi orang yang memang ada history ataupun sekarang ni tengah mengidap penyakit darah tinggi, ataupun dia ada kolesterol yang tinggi. So lipid ni, lemak ni, dia boleh cut semua. Tak makan dengan cara, kalau ada antara pilih daging bakar dengan daging bakar dengan daging goreng, dia akan pilih daging bakar. Jadi untuk elakkan daripada dapat lemak-lemak daripada yang tersembunyi. Bukannya kata dalam daging tu tak ada lemak, tapi kurang daripada daging yang digoreng lah. Jadi seterusnya tengok pada struktur dia. Ini adalah struktur untuk fatty acid, asid lemak. Saya takkan tanyalah, tunjukkan struktur fatty acid. Dia ada apa? Panjang tu kan, carboxylic acid group. Dia sama juga dengan masa kita belajar protein hari tu kan. Dia ada apa? Kalau saya tanya hari ni, sure tak ada jawab lagi. Ya, ada hidrogen. Kan? Ada carboxylic juga group kan. Ada nitrogen. Jadi begitulah. Dalam fatty acid structure ni, dia mengandungi long hydrocarbon chain. Betul, ada carboxylic acid group dan juga methyl omega. Kan? Kita pernah dengar omega kan? Omega 3, omega 6. Jadi semua tu adalah fatty acid. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi juga, lemak ni ada lemak tepu, lemak tak tepu dan sebagainya. Jadi dalam kategori lemak ni, dia ada degree dia. Maksudnya level pada suhu yang bagaimana, pada suhu A, pada suhu B, dia akan jadi apa. Lemak ni kan. Pada suhu bilik dia akan cair je. Tapi bila suhu tu turun, dia akan membeku kan lemak. Jadi kalau tengok pada slide ni, dia ada 3 kategori fatty acid. Asid lemak ni ada saturated fatty acid, monosaturated fatty acid, ada polyunsaturated ada saturated fatty acid. Saturated tu apa? Lemak tepu Monounsaturated fatty acid. Unsaturated tidak tepu. Tapi yang tidak tepu ni ada 2, iaitu mono. You all faham tak yang minggu lepas saya kata, bila mono maksudnya single kan, mono. Kalau polyunsaturated bermaksud dia punya chain, dia punya rangkaian dia, rantaian dia lebih panjang. Poly. Harapnya jelas. Fatty acid terbagi kepada 3 kategori. Saturated fatty acid, asid lemak tepu. Unsaturated fatty acid terbagi pula kepada 2, iaitu mono dan juga poly. Nanti kalau tak faham boleh baca lagi. Tak apa. Yang ni nanti you all akan faham bila baca nota.
Jadi saya cerita kat sini secara verbal lah, secara lisan, bahawa fatty acid ini terbagi kepada 3 saturated fatty acid, monounsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid. Dalam bahasa Melayu dia ada lemak tepu, poli lemak tak tepu, mono lemak tak tepu. Okey. Dia berbeza-beza mengikut pada degree dia. Bila dia berada di mana, pada suhu berapa. Okey. Okey, kalau kita tengok pada ni yang berwarna merah ni, saturated fatty acid. Bila kata saturated, iaitu lemak tepu. Jadi dia sangat associated ataupun berkait rapat dengan apa? Risiko dapat apa? Sakit jantung. Okey, risiko untuk dapat sakit jantung. Kalau monounsaturated fatty acid, bila kata unsaturated, tidak tepu, dia lebih baik. Okey, dia lebih baik. Kalau saturated tu, dia orang kata lemak jahat. Okey, monounsaturated ni dia lebih baik. Maksudnya monounsaturated tu, kalau kita diberi 2 pilihan, sama ada saturated ataupun unsaturated, kita perlu memilih unsaturated. Okey, jadi unsaturated ni atau perkataan dia MUFA, dia boleh reduce heart disease risk. Maksudnya untuk reduce daripada mendapat risiko sakit jantung. Okey, ni dia punya double bond dia unsaturated ni, tak apa. Ini you tengoklah kat situ dulu Okey, untuk polyunsaturated fatty acid. Okey, polyunsaturated fatty acid ni bagus ke tak bagus? Bagus. Okey, good. Sebab dia unsaturated. Okey, bermakna fahamlah tu Terbagi kepada 2, dia ada omega 3 dan juga omega 6. Ada omega 3 dan omega 6. Bermakna tidak semualah kata fat ini tak bagus. Dia ada yang bagus dan ada yang tak bagus. Jadi yang tu kita kena ada knowledge. Okey. Jadi untuk yang unsaturated terbagi pada 2, iaitu omega 6 dan juga omega 3. Okey, kita tengok pada omega 3. Contoh-contoh omega 3 ni. Sebab tadi bagus kan. Jadi dia mestilah reduce kepada heart disease risk. Okey, risiko kepada sakit jantung. Contoh omega 3 ni adalah soya bean oil. Bila kata omega 3 oil saturated ni, banyak berkait dengan minyak lah. Minyak. Okey, omega 3 contoh dia soya bean oil, canola oil, nuts tu kacang fatty acid, fatty fish ni seperti ikan salmon, ikan tuna. Okey, harapnya saya sangat mengharapkan, okey, dengar elok-elok ya. You all hafal lah sikit. Apa contoh-contoh omega 3, apa contoh-contoh omega 6. Okey, mungkin saya akan tanya. Okey. Okey, omega 3 juga banyak sangat dia punya kategori dia, most important types ataupun jenis dalam omega 3 ada alpha linolenic acid. Oh boy, payahnya nak sebut, doktor. Okey, tak apa. Hari ni you all kena tahulah bahawa alpha linolenic acid ni, ALA ni ada dalam minyak tumbuh-tumbuhan. Okey. EPA, kita jumpa dalam minyak di air laut. ikan air laut. Okey. Nak pintu ni nanti orang mata balik-balik. Dia macam tu kalau bawa beg dia pegang beg orang. Lepas tu dia buka sudah aku macam suara Mute. mute kalau mute Oh, okey. Siapa tu? Tak apalah, jangan. Saya tak nampak siapa yang bercakap tadi lah. Okey, tak apa. Okey, yang ketiga adalah DHA. DHA itu nak sebut pun susah dah. Okey. Tak apa, DHA ni okey, jumpa dalam marine oils, minyak-minyak yang ada daripada sumber ikan laut. Okey. Ni mungkin yang baru pada you all Okey, tak apa yang tu saya tak tanya. Okey. Jadi omega 3 tadi omega 3, yang sekarang ni omega 6
Kenapa 6? Sebab dia mempunyai 6 carbons. Okey, tadi kenapa 3? Sebab dia mempunyai 3 carbons. Okey. Nanti mungkin tak tahulah, mungkin saya minta perbezaan antara omega 3 dengan omega 6 mungkin. Saya tak sure lagi sebab saya tak finalize lagi saya punya soalan. Tapi jangan risau, saya just minta you all hafal contoh-contoh ya. Okey, jadi makanan yang tinggi omega 6 ni contoh dia nuts and corn. Nuts tu apa? Kekacang dan juga jagung corn. Sunflower. Bukan sunflower je juga minyak. Selalunya yang minyak-minyak omega 3, minyak-minyak daripada omega 6 ni mahal kan? Mahal. Kalau misalnya kata diberi pilihan antara, okey, contoh saya kata encik bukan encik lah, makcik Ani nak masak nak goreng ikan. Minyak mana yang sesuai untuk makcik Ani goreng ikan? So minyak apa? Pernah tahu tak? Minyak apa yang sesuai? Minyak sawit. Okey, minyak sawit. Kalau katakan, sebab tadi saya kata omega 6 dengan omega 3 ni bagus. Minyak dia bagus. Sesuai tak untuk goreng ikan? Olive oil medium. Apa dia? Olive Tak oil sesuai. untuk goreng ikan. Sesuai ke tak? Sesuai. Tak. Okey, ada yang kata sesuai, ada yang kata tak sesuai. Yang kata sesuai, kata tak sesuai tu kenapa? Sebab minyak tu dia sikit je. Dekat yang minyak yang omega tu biasanya kuantiti dia sikit. So biasanya kalau orang nak masak pun orang masak yang dalam menu makanan yang sikit-sikit je. Kalau goreng ikan kena minyak penuh. Ya, betul. Sebab macam ni, dia punya kadar ketahanan kan. Sebenarnya, okey ni info luar lah info luar. Okey, kalau misalnya minyak kelapa sawit dia tahan panas. Tahan panas, jadi satu ketahanan dia pada suhu yang tinggi dan boleh kuantiti yang banyak, jadi itu adalah minyak kelapa sawit. Maksudnya kita goreng ikan sesuai. Tapi kalau untuk gorengan yang banyak deep fry, omega 3 dengan omega 6 ni sangat tidak sesuai sangat tidak sesuai. Dia hanya boleh digunakan dalam kuantiti yang sedikit untuk gorengan macam goreng sayur kan. Bolehlah goreng sayur tu boleh guna. Okey, jadi ataupun sebab tu dia pun boleh minum secara ini kan, letak dalam sudu boleh minum macam tu je kan. Sebab dia tidak tahan pada suhu yang sangat tinggi dan juga dia tak boleh guna dalam kuantiti yang sangat banyak. Dia ada pula efek dia kan. Jadi satu lagi juga untuk mudah ingat, sesuai ke tidak sesuai, mahal lah. Kan guna sunflower goreng ikan kan. Tapi jadi dia punya efek kepada kesihatan tu jadi sebaliknya bila kita guna dalam kuantiti yang banyak. Okey? Okey, boleh faham? Sikitlah tips Okey, ni tak apa. Dia kata perbezaan dia kat sini lah. C ni kan. Untuk omega 3 kat sini chain dia. Kalau omega 6 kenapa? Okey, kat sini chain dia. Kalau kita nak belajar kimia ni kenapa dan kenapa ni banyak lagi ni nak menerang kan. Tapi tak apa. You all ingat yang senang-senang je. Tak ada benda ni takkan keluar. Okay, yang ni takkan keluar. Okay. Ni pun tu. Dia kata fatty acid ni tiada with no double bonds is SFA. SFA saturated fatty acid. A fatty acid with one double bond is MUFA. Itu mono unsaturated fatty acid. Okay, monosaturated fatty acid. Okay, boleh faham tak perbezaan antara saturated dengan unsaturated so far? Boleh faham tak? Saturated Faham. dengan unsaturated. Okay, boleh kan? Simple je. InsyaAllah. Sebab dah petang-petang dia macam ni lah. Okay. Ni pun sama juga. Sebenarnya soalan ni pernah, slide ni pernah keluar soalan 2 tahun lepas. Tahun lepas. Masa tu saya belum mengajar lagi. Dr. Siti Fatimah yang mengajar dan dikeluarkan soalan ni. Tapi bagi saya nampak ni sangat susah untuk you all faham. Apa itu cis configuration, trans configuration. Jadi saya tak berniat untuk keluarkan soalan daripada sinilah.
Tapi untuk you all tahu bahawa hari ni saya pernah tunjuk lah bahawa unsaturated fatty acid ni terdiri daripada dua lah. Dia ada cis configuration dan juga trans configuration. Kenapa nama-nama dia berbeza? Adalah disebabkan rantaian dia. Kita tengok double bond kat sini dengan CC, H atas bawah tu. Tu dia membezakan antara cis dengan juga trans. Okay? Tak apalah, tak perlu nak faham banyak lah. Saya lebih suka untuk bercerita berkait dengan apa yang you all boleh amalkan dalam seharian. Okay? Tadi kan ada cis dengan trans kan? Okay, ada cis dengan trans. Okay, kita pergi kepada satu-satu. Yang ni adalah trans fatty acid. Trans fatty acid ini banyak dijumpai dalam makanan yang contohnya coklat, margarine, aiskrim, benda-benda yang kita rasa macam bila kita makan tu rasa lekat dekat lidah, lekat dekat tekak tu kan. Kek, biskut, cookies yang manis-manis tu yang rasa berlemak-berlemak tu kan. Pastry, pizza, lepas tu fried chicken. Sebab trans fatty acid ni, lemak trans ni selalunya memang kita cuba untuk elakkan daripada makan. Kalau kita tengok label makanan, ada dalam label makanan dia tulis trans fatty acid. So makanan tu kita elakkan daripada ambil. Okay? You all kena senang-senang faham Okay. Cuba tengok pada perbezaan antara trans dengan cis tadi. Cis fat dengan trans fat. Okay. You all cuma ingat. Okay. Cis fat ni efek kepada kesihatan dia sangat bagus. Okay. Kalau trans ni dia sebaliknya. Okay. Kalau kat sini banyaklah ni. Kalau saya tahun lepas memang keluar soalan ni lah. Tapi saya tak nak keluarkan. Tapi you all boleh baca sebagai satu pengetahuan Okay. Sekarang ni untuk petang ni boleh ingat trans ni lemak yang jahat lah. Okay. Yang cis fatty acid ni lebih baik. Okay. Kolesterol. Okay. Jadi kolesterol ni kita selalu cerita kan, makanan ni tinggi kolesterol, makanan ni rendah kolesterol. Siapa pernah cek kolesterol dalam darah masing-masing? Pernah cek tak? Ada tak ayah ataupun mak yang tinggi kolesterol? Ataupun yang sekarang ni tengah makan ubat sakit jantung ke? Ada tak family jantung? So far yang tahu? Tak ada. Oh, Alhamdulillah semua sihat. Tak ada. Bagus. Ni generasi-generasi yang sihat ni. Okay. Kolesterol Kolesterol adalah satu orang kata types of lipid yang kita cuba untuk kontrol daripada tinggi dalam darah kita. Sebab apa? Sebab kolesterol ni juga yang memberi efek kepada sakit jantung. Dia boleh memberi efek kepada darah tinggi dan sebagainya. Okay, jadi kolesterol hanya ada di dalam badan animal ataupun binatang kan. Dia tak ada. Ada kolesterol tak dalam tumbuhan? Pernah dengar tak dalam sayur ada kolesterol? Tak pernah dengar lagi. Kurang ini saya mengajar, saya kata dalam pucuk kayu, ubi kayu tu ada kolesterol lah. Jadi senang nak ingat, kolesterol tu hanya dalam binatang ataupun haiwan binatang haiwan. Dalam dalam binatang haiwan, tak ada dalam tumbuh-tumbuhan. Okey. Function kolesterol ni banyaklah, tengok function dia. Satu-satu. Dia sebenarnya ada juga yang baik kan, sebab dia important dalam makanan. Kalau tak ada kolesterol langsung pun tak boleh juga. Jadi dia boleh synthesis of vitamin D in the skin dan semuanya lah. Okey, boleh bacalah nanti. Okey. Kenapa? Okey, testosteron. Pernah dengar tak testosteron? Ada pada lelaki ke perempuan? Lelaki. Dah dengar. Tak tahulah. Yang ni semua you all dah belajar form berapa lagi kan? Kalau dalam perempuan ada hormon apa? Estrogen, progesteron. Oh, bagus. Testosteron ni pada lelaki. Kalau tengok kat sini, dia ada kaitan dengan hormon. Sebenarnya kolesterol tu juga ada kaitan dengan hormon dan sebagainya.
Tapi kat sini okey, dia lebih fokus kepada testosteron lah. Okey, yang ni tak ada masuk dalam exam lah. Okey, jadi satu lagi yang you all perlu ingat dan tahu adalah istilah pada petang ini adalah triglyceride. Okey, ni adalah contoh-contoh lipid yang saya cerita tadi, contoh-contoh ataupun jenis-jenis lipid yang sangat penting dalam nutrition. Walaupun kolesterol tadi ada kolesterol yang jahat, ada kolesterol yang baik sebenarnya. Jadi kita kena semua makanan kita kata makan bersederhana, pelbagaikan dan juga sederhana pelbagai. Satu lagi apa? Seimbang kan? Sebabnya kita nak seimbangkan nutrien-nutrien ni lah. Okey, kalau tengok pada triglyceride pula, selalunya dijumpai dalam makanan, makanan yang kita makan dan juga disimpan dalam badan kita. Okey, determined by fatty acid. Triglyceride ni adalah salah satu daripada jenis lipid juga. Okey, kita tengok sini triglyceride. Contoh-contoh dia. Tak apa. Okey, tadi triglyceride. Okey, sekarang kita masuk kepada satu term lagi yang dinamakan lipoprotein. Okey, lipoprotein. Pernah dengar tak lipoprotein? Tak pernah. Memang tak pernah dengar lipoprotein. So, pada ni you all ingatlah, lipoprotein ni fungsi dia membantu untuk mengangkut lipid. Lipid through the blood. Maksudnya mengangkut lipid. Kan badan kita ni, semua yang mengalir dalam badan kita ni adalah darah kan. Sebab tu bila luka keluar darah kan. Ada tak luka keluar air? Okey, darah. Jadi yang mengangkut dari transport lipid ke darah ni dinamakan lipoprotein. Okey. Ni rupa dia, lipoprotein ni. Bila kata lipo tu maksudnya ada lemak lah kan. Okey, sejenis lemak lah. Dan juga ada protein. Tu protein yang besar tu, yang tu fosfolipid, kolesterolnya berada kat situ. You all boleh tengok triglyceride dan kat situ juga ada kolesterol. Cantik. Okey, dia berbeza-beza. Lipoprotein ni berbeza-beza dan dia ada banyak, dia ada 3. Sebenarnya ni kalau kat sini dia kata ada 4 kan. Kalau you all boleh tengok Omicron, VLDL, LDL, HDL. Okey, senang nak ingat macam ni. Okey, fokus kepada apa yang saya cerita saja. Okey, lipoprotein ni dia ada dua. Iaitu low density lipoprotein ataupun kita namakan LDL, dan satu lagi high density lipoprotein HDL. Okey, LDL, HDL. Yang ni lah yang orang kata, kalau you all pernah tahu lah, lemak baik dan lemak jahat. Okey, lemak baik dan juga lemak jahat. Okey, LDL low, HDL high. High density lipoprotein, low density lipoprotein. Okey, tak apa. Kalau hari ni adalah first time dengar, so boleh ambil perhatian Okey, saya ceritakan satu-satu. Itu LDL dan juga HDL. Tengok percentage dia apa semua tu, tak apa. Tak payah pening-pening. Okey. LDL, low low lipoprotein tadi, kita kenali dia sebagai bad cholesterol. Kolesterol jahat. Kalau you all pergi test darah, lepas tu tengok pula situ dia tulis LDL tinggi. LDL tinggi bermakna berisiko tak untuk dapat sakit jantung? Berisiko. Betul. Kalau tiba-tiba kita tengok, kita check, orang Ahmad pula check, dia tulis situ LDL dia rendah, dia pun susah hati, rendah. Sepatutnya dia kena susah hati ke dia suka hati bila LDL dia rendah? Suka sebab bad cholesterol dia rendah. Yes, sangat bagus. Fokus So faham. LDL ni adalah bad cholesterol, di mana dia boleh associated dengan atherosclerosis apa semua tu. Dia ni ada kaitan dengan jantung lah. Dengan jantung. Lepas tu bila sakit jantung boleh kena stroke. Lepas tu kalau darah tinggi tak terkawal, dia boleh menyebabkan sakit jantung. Okay, semua-semua ni. Okay, maksudnya LDL ni memang kena rendah. Sepatutnya kena rendah sebab dia bad cholesterol. HDL di sebaliknya.
HDL ni kalau tinggi, kita kita suka hati ke kita jadi murung kalau HDL tinggi? Jadi Murung. murung. HDL ni kolesterol baik. Kalau kita ada banyak HDL, kena murung ke kena suka hati? Suka. Hati. Silap. Oh, silap. Nanti kena masuk PSN ni kena lukis dulu. LDL tinggi buat muka senyum. LDL tinggi buat muka susah hati. HDL tinggi buat muka suka hati. Okey? Okey, kena ingat yang tu. Kalau petang ni dapat hatu pun bagus dah. Okey? Jadi bagaimana kita nak tingkatkan HDL kita? Supaya dapat HDL banyak ni kan, bagus ni kan. Jadi kita kena buat aerobic exercise. Kita kena exercise. Lepas tu kita kena control berat kita. Lepas tu kita ambil diet kita. Diet yang kita tak pilih diet yang ada trans fatty acid. Lepas tu kita kena makan daripada makanan yang unsaturated ataupun unsaturated lah. Lepas tu kita kena makan sayur dengan buah yang banyak. Sayur tu adalah soluble fiber. Dalam pada kandungan di dalam kumpulan fiber. Okey. Lepas tu limit pengambilan lemak sekitar 30 hingga 35% saja. Lepas tu kena stop merokok. Okey, kita kena tingkatkan HDL untuk kita turunkan LDL. Okey? Okey, kalau dah faham yang tu pun bagus dah. Saya rasa saya memang nak letak peksa lah yang tu. Tak soalan lah yang tu kan. Okey, mungkin saya akan tanya bila too little fat apa akan jadi? Kalau too much fat, total fat, apa akan jadi? Jadi ni soalan mungkin masuk lah ni. Nanti saya buat soalan daripada slide ni. Okey? Okey, apa kaitan antara pengambilan lemak dan juga kesihatan? Secara nak senang je. Bila kita ambil lemak yang tinggi, berisiko untuk sakit jantung, berisiko untuk dapat darah tinggi. Kalau kita mengamalkan lemak yang sihat, unsaturated fat, dia akan, maksudnya lemak ni penting dalam kehidupan. Lemak ni kena ambil juga, tapi kita mesti memilih lemak yang lebih sihat daripada saturated kepada unsaturated. Okey? Jadi semua, kalau misalnya kita mengambil yang unsaturated, kita boleh lowkan blood pressure kan, kepada kita boleh dapatkan kolesterol yang rendah, kita boleh mengurangkan risiko kepada sakit jantung, kita boleh kurangkan risiko kepada darah tinggi. Okey, boleh faham Simple-simple je. Okey, diet high in fat from animal product boleh tingkatkan risiko kepada sakit jantung. Okey, jadi diet high in processed fat boleh increasekan juga sakit jantung. Okey, diet high in unsaturated fat. Kalau diet unsaturated fat, bagus ke tak bagus? Bagus. Okay, good. Tak tidur. Okay. Okay, yang ni dia punya saya tadi. Okay, function lipid dalam ni. Tak apa yang ni. Kita tahu dah. Tadi saya cerita dah. Dia patah balik ke? Tak Dia banyak ulang Saya nampak dia banyak ulang. Okay, kaitan antara lemak dan juga kanser. Kaitan antara lemak dan juga kanser. Diet high in fat. Kita ambil diet. Okay, kita diet ni makan lah sebenarnya. Kita makan tinggi lemak. Kita tak makan sayur. Kita tak makan buah. Okay. Jadi semua ni boleh relatekan juga dengan untuk mendapat penyakit kanser. Bukan setakat jantung tadi. Dia boleh menyebabkan penyakit kanser. Okay. Okay. Jadi breast cancer antara penyakit yang paling common, yang paling tinggi di kalangan wanita adalah breast cancer. Breast cancer ni ada kaitan dengan high fat. Diet dia tinggi kandungan lemak dan sangat rendah pengambilan sayur-sayuran dan juga fiber. Okay, memang ada kaitan. Ni study bukan saya yang kata. Okay, colon cancer pun banyak juga sekarang ni dah dapat. Dia ada kaitan juga dengan pengambilan lemak yang tinggi dan juga low fiber. Low fiber maksudnya tak makan sayur buah lah. Ataupun memang jarang ambil.
Sekarang ni kebanyakan orang Malaysia pun sama juga. Dia tak rasa benda tu penting. Tapi sebenarnya sebab tu lah semakin lama semakin ramai sangat yang dapat sakit kanser. Okey, di samping dapat stres ke apa semua tu, tapi pemakanan juga memainkan peranan untuk elak kita daripada dapat penyakit-penyakit seperti ni. Okey, boleh? Okey, yang ni sebab apa? Bila darah tinggi, jantung tersumbat, memang ada kaitan sangat dengan pengambilan makanan yang tinggi lemak. Sebab lemak-lemak ni bila berada dalam badan, kan dia masuk ke dalam kapilari, dia berkumpul menyebabkan kapilari kita slow. Aliran darah kita slow. Selalunya kalau misalnya kata tak ada clear kan, clear, betul, bila aliran darah clear dia akan laju je smooth. Tapi bayangkan bila makin lama di ruangan lubang tu dia ada lemak, so dia push tau. Aliran darah nak masuk tak boleh kan. Tekanan tu jadi tekanan yang sangat tinggi. Sebab tu jadi stroke. Stroke ni kita tahu tekanan darah yang sangat tinggi boleh menyebabkan stroke. Oksigen tak sampai ke otak. Okey, sebabkan darah tu yang membawa oksigen. Oh, ini kita belajar sains Okey, tak apa, sikit-sikit je. Okey, ni contoh-contoh dia. Boleh tengok. Okey. Yang ni adalah dietary factors yang boleh protect ataupun yang boleh menjaga kita daripada dapat heart disease, sakit jantung, iaitu daripada omega 6 tadi kan, omega 6, fatty acid, asid lemak omega 6 ni tanda omega tu kat depan W nampak tutup tu omega 6, omega 3 unsaturated fat. Unsaturated fat dia akan tinggikan LDL, decrease, rendahkan LDL lah. Okay, plant foods, makanan daripada sumber tumbuh-tumbuhan, iaitu fiber, dia tinggi juga dengan antioksidan. Okay, saya harap yang ni you all bagi perhatian sikit untuk ni. Mungkin saya minta senaraikan apakah dietary factor yang boleh protect against heart disease. Okay, sebab lipid ni sangat banyak boleh buat soalan. Jadi saya tak nak buat soalan yang sangat susah. Sebab bila soalan untuk lipid ni dia akan jadi susah. Sebab apa? Sebab ada term yang sangat banyak yang you akan ingat kan. Jadi saya harapkan yang term ni pun dah boleh lah yang you all faham Okay. Okay, yang ni contoh-contoh unsaturated fat yang ada dalam makanan. Boleh tengok kat situ makanan yang paling yang kat sini unsaturated fat yang bagus kat sini almond kan. Tengok almond. Sebab tu kacang kan bagus sebenarnya. Makan kacang, orang kata kacang cerdik kan, bagus makan. Okey, kat sini tengok kat situ cheddar cheese pun. Sebab tu kadang-kadang bila benda-benda yang mahal tu bukan setakat sebab dia mahal tu, tapi sebenarnya sebab dia punya fungsi ataupun dia punya konten dalam makanan tu. Kalau lebih memberi kepada kesihatan, dia akan terus jadi mahal. Betul tak? So macam tu, kesianlah kita kan tak ada duit. Tapi sebenarnya ramai orang kampung sihat, sejahtera tu, dia tak makan processed food. Sebab dalam processed food tu kita tengok sangat banyak, sangat tinggi garam, sangat tinggi lemak processed food kan. Dia makan benda-benda yang original, natural food. Kita galakkan untuk natural food sebab dia dia sampai nutrien-nutrien yang bagus. Sebenarnya dalam natural food tu pun sangat banyak benda-benda yang tak ada dalam makanan yang proses, yang baru keluar daripada kilang. Dia ada natural nutrien kat situ. Okay, fat source in your diet. Okay, kat sini semua tahu. Kalau saya kata susu lemak manis tu, adakah susu? Dia daripada sumber apa susu lemak manis? Kelapa sawit. Yes, good. Minyak kelapa sawit. Susu lemak manis adalah daripada minyak kelapa sawit sebenarnya. Jadi tu minyak ya. Okey. Okey, junk food kita memang sure lah yang tu junk food. Okey, coconut oil yang menggunakan minyak-minyak. Ini adalah contoh-contoh sumber makanan daripada lemak. Kurangkan pengambilan lemak dalam penyediaan makanan dan pilihlah makanan yang rendah lemak dan kolesterol.
Okey, yang ni contohnya kurangkan pengambilan makanan bergoreng. Tadi saya dah cerita. Okey, gunakan sedikit saja minyak semasa memasak. Kalau makanan yang tinggi memang terpaksa kena guna minyak yang banyak. Saya dah cerita tadi tips macam mana untuk buang minyak-minyak tu kan. Okey. Yang kaedah masak yang untuk rendah lemak, buang kulit ayam. Mesti ramai suka makan kulit ayam ni. Okey, kalau saya tanya ni kan, kalau kat Kelantan hari tu, Allah, buntut ayam sedap Yang tu lemak, wow, bestnya. Sebab tu dia rasa sedap sebab lemak Okey, gunakan santan cair. Kalau misalnya kita selalu guna santan pekat, kita cairkan sikit santan kita, ataupun daripada santan tu kita tukar kepada susu cair. Gantikan kepada santan. Daripada guna minyak yang banyak, kita gunakan minyak yang sedikit. Daripada kita menggoreng sayur guna minyak kelapa sawit, kita tukar kepada minyak sunflower. Kalau kita goreng sayur lah, kalau panggang atau kukus. Kalau daripada sayur, daripada goreng-goreng, hari ni kita nak kurangkan kita punya kandungan lemak, kita panggang ataupun kukus. Okey? Bakar pun sebenarnya dia ada karsinogenik yang arang-arang tu. Sebenarnya bila kita selalu duk makan benda-benda yang berarang-arang tu, dia boleh menyebabkan kanser juga. Jadi semua tu kena berpada-pada. Sebab tu saya kata konsep 3K tu, kesederhanaan, kepelbagaian dan juga apa satu lagi? Kesederhanaan, kepelbagaian dan keseimbangan. Seimbang, pelbagai dan sederhana. Okey, tu 3 konsep. Kalau keluar soalan, you all tulis 3 benda ni, terus saya bagi markah tahu sebenarnya. Kalau terangkan lagi tambah markah. Okey, 3 konsepnya ni je sebenarnya dalam kita nak memilih diet. Okey? Okey. Satu lagi juga saya nak pesan. Kalau misalnya kita pergi beli keluar, ada goreng pisang kan, selalunya kita check, tengok minyak tu kadang-kadang dah hitam. Dia menggunakan minyak itu berkali-kali. Itu tak sihat minyak tu tak sihat. Yang tu juga boleh menyebabkan kanser, Sangat tidak bagus. Sebab tu bila kat rumah, selalunya kita nasihatkan siapa-siapa ibu-ibu, mak-mak, masak 3 kali je recycle minyak tu. Kalau dah nampak berubah color apa semua, kita dah tak guna. Ataupun macam ni cara dia. Tips juga satu. Daripada minyak yang dah 3 kali guna, bubuh sikit dan campur dengan minyak baru. Yang tu okey lagi. Okey. Banyak yang saya bagi tips petang ni Okey. Okey, ni contoh-contoh bergambar yang saya dah terangkan. Okey. Thank you. Itu saja sebenarnya untuk topik kita hari ini. Itu berkait dengan lipid. Lipid dan fatty acid. Okay. So far so good? Boleh faham tak? Boleh. Boleh, madam. SDL, LDL. Boleh, madam. Bagus. Tahniah. Okay. Jadi untuk tu saya rasa untuk topik yang masuk exam semua settle. Okay, topik yang masuk exam semua settle. So saya tutup dulu stop recording.